Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Farhana binti Faizal dari Kohort 33 dan saya dari Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-kanak. Tajuk artikel yang saya pilih adalah Perkembangan Profesionalisme Keguruan dan Cabaran Melalui Globalisasi dalam Pendidikan. Baiklah, kita teruskan dengan slide yang pertama iaitu abstrak. Kajian ini membincangkan mengenai perkembangan profesionalisme keguruan dan cabaran melalui globalisasi dalam pendidikan. Jadi perbincangan ini dibuat berdasarkan kajian-kajian sebelumnya lah, iaitu jurnal dan lain-lain tulisan ilmiah yang berkaitan lah. Dan hasil kajian ini adalah untuk menjadikan panduan konkret untuk pendidik dan masyarakat untuk menghadapi era globalisasi yang kukuh dalam pendidikan. Okay, next, seterusnya pendahuluan iaitu globalisasi ini berasal daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu globalization, dan perkataan globalisasi ini juga diungkap menerusi bahasa Perancis iaitu perkataan mondialization, yang mana sebenarnya bermaksud seantero dunia. Tak silap saya macam tu ada punya seantero dunia dia sebutan dia macam tu. Okay, kita teruskan dengan slide seterusnya iaitu perkembangan profesionalisme keguruan melalui globalisasi. Globalisasi ni yang terkenal dengan pelbagai bidang iaitu politik, sosial, pendidikan dan sebagainya, memberikan kelebihan dan perkembangan profesionalisme keguruan dalam bidang tersebut. Di sini terdapat 5 perkembangan profesionalisme keguruan yang jelas diperolehi menerusi globalisasi, iaitu pertama, meletakkan profesi keguruan sebagai profesi yang terpenting. Kedua, meluaskan peluang kepada guru dalam perkhidmatan dan guru dalam latihan dari aspek pendidikan guru dan peningkatan taraf profesionalisme. Ketiga, meluaskan pengetahuan guru bersifat global. Keempat, kemahiran ICT dan interaksi global, meluaskan konsep pembelajaran mengatasi halangan bilik darjah. Dan lagi sekali, meluaskan lagi program pensiswazahan guru bagi memperbaiki taraf kualiti dan taraf profesionalisme keguruan. Baiklah, kita teruskan dengan yang saya akan terangkan satu persatu, iaitu yang pertama perkembangan yang pertama ialah meletakkan profesi keguruan sebagai profesi yang terpenting. Baiklah, kat sini profesi perguruan ni adalah satu bidang yang terpenting di dalam membina sebuah tamadun bangsa. Ini adalah kerana bidang ini menitik beratkan konsep kemanusiaan. Baiklah, perkembangan yang kedua ialah meluaskan peluang kepada guru dalam perkhidmatan dan guru dalam latihan dari aspek pendidikan guru dan peningkatan taraf profesionalisme ni adalah guru perlulah belajar dengan lebih dalam berkenaan dengan pendidikan agar mereka ni dapat meluaskan pengetahuan mereka dengan lebih besar, dan guru ni juga perlulah menerima tawaran dari bidang lain juga bagi memantapkan diri dengan ilmu dan kemahiran dalam tempoh masa yang telah ditetapkan dan mampu meningkatkan lagi taraf profesionalisme keguruan. Yang ketiga pula adalah meluaskan pengetahuan guru bersifat global, iaitu guru ni adalah ejen perubahan dalam menghasilkan idea-idea yang berkualiti ataupun modal insan yang diperlukan oleh negara kita. Selain itu, guru juga perlulah peka dengan perubahan masa, dan guru juga perlu memikirkan cara bagaimana untuk menarik minat kanak-kanak ni dengan lebih dalam, dan guru ni juga adalah rujukan kepada masyarakat di luar sana lah. Dan yang keempat iaitu kemahiran ICT dan interaksi global, meluaskan konsep pembelajaran mengatasi halangan bilik darjah. Baiklah, sebagai contoh dengan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, guru ini dapat melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang merentasi penyediaan pengalaman kanak-kanak tanpa terbatas. Contohnya semasa lakukan aktiviti, kanak-kanak ni boleh melihat menerusi carian laman video pendidikan di internet lah. Dan akhir sekali ialah meluaskan lagi program pensiswazahan guru bagi memperbaiki taraf kualiti dan taraf profesionalisme keguruan. Baiklah, dekat sini para guru ni perlulah meningkatkan taraf kualiti dari segi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan agar guru di Malaysia ni setanding dengan guru-guru di negara luar, agar produk yang dihasilkan mampu membangunkan negara kita dengan lebih maju dan berjaya. Kita teruskan dengan slide yang seterusnya, iaitu cabaran globalisasi dalam pendidikan.
Baiklah, cabaran yang pertama iaitu menyediakan keperluan terhadap pembelajaran berterusan sebagai seorang guru dan ibu bapa. Mereka ni hendaklah menyediakan keperluan terhadap pembelajaran secara berterusan kepada anak-anak agar mereka ni tidak terlepas dengan era globalisasi yang semakin pesat. Cabaran yang kedua pula ialah penggunaan teknologi telekomunikasi dan maklumat dalam pendidikan, di mana di Malaysia ni telah mengalami proses transformasi secara radikal sejak tahun 1990-an, dan di Malaysia ni terdapat beberapa jenis program di peringkat sekolah yang mempunyai aliran baru seperti ICT, project lab dan sebagainya lah. Dan ada juga program-program di sekolah seperti penggunaan bahasa Inggeris di dalam subjek sains dan matematik, dan sebagai pengukuhan bahasa Inggeris yang menjadi perhubungan antara bangsa. Baiklah, cabaran yang ketiga pula ialah pengurusan pendidikan, di mana semasa wujudnya penggunaan internet ni, mereka inilah yang sangat berjasa kepada manusia. Selain itu, internet juga adalah ejen perhubungan yang orang kata terpentinglah dengan pengurusan kehidupan manusia. Ianya kerana internet dapat menjimatkan masa, sistematik, kemas dan sangat berkesan bagi pengguna yang menggunakannya. Cabaran yang keempat ialah pembentukan jati diri pelajar, di mana membentuk jati diri pelajar ni adalah keutamaan bagi sistem pendidikan. Ini kan pula pada zaman sekarang ibu bapa ni 100% menyerahkan tugas mendidik anak-anak mereka ni kepada guru sepenuhnya. Sepatutnya ibu bapa perlu mengambil tanggungjawab untuk mendidik anak mereka di rumah. Dan cabaran yang kelima ialah kualiti guru. Guru ni merupakan aset kepada sistem pendidikan, di mana setiap guru ni perlu mempunyai kemahiran dengan sejajar dengan teknologi sekarang. Apabila guru ni mempunyai kemahiran yang luas berkenaan dengan teknologi, ia dapat mengajar pelajarnya dan dapat meningkatkan kualiti yang ada pada diri pelajar tersebut. Baiklah, slide yang seterusnya adalah sekali kesimpulan daripada artikel saya ni adalah kesimpulan daripada perbahasan di atas ni, globalisasi ni merupakan satu fenomena yang akan terus berlaku tanpa kawalan. Jadi profesionalisme ni yang diterangkan di atas menunjukkan bahawa profesionalisme ni sangat penting kepada para guru di luar sana. Seterusnya, para guru perlulah meningkatkan kualiti pembelajaran kanak-kanak agar pendidikan Malaysia ni boleh membawa sehingga ke antara bangsa. Itu saja daripada saya. Terima kasih.